Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam aidan haninul jiz'i, haninu al-jiz'i alladhi kana sallallahu alaihi wasallam yastanidu ilaihi idza qataba. Menangisnya tangisan al-jiz', batang kurma, yang mana Nabi selalu bersandar di batang tersebut untuk berkhutbah. Falamma taqada al-minbara wa qa'ada alaih, bila mana dibuat mimbar, ada seorang perempuan datang jumpa Nabi, dia ada anak dia pandai najar, tukang kayu. Beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, orang makin ramai dan kalau kamu ada tempat duduk khas atas mimbar itu lebih baik. Dan Nabi kata buat. Ini kata ulama, ni antara bid'ah yang berlaku. Bid'ah apa dia? Dan Nabi tidak pernah suruh, dan sahabat yang bagi cadangan kalau tersebut. Dan sesuatu yang tidak digambarkan, maksudnya benda yang tidak terfikir oleh Nabi SAW untuk buat tersebut, kemudian dicadangkan oleh sahabat, kemudian Nabi bersetuju dengan perkara tadi. Maka dibuat mimbar. Maka Nabi duduk di atas mimbar. Mimbar Nabi 3 tangga, 3 anak tangga. 1, 2, 3 tangga. Dan terus menghadap. Yang ada sekarang ni mimbar baru. Kerana mimbar yang Nabi pernah duduk terbakar pada ketika mana Masjid Nabawi terbakar pada beberapa ratus tahun yang lepas. Pernah terbakar sekali, dan kemudian sekali dengan mimbar terbakar. Dan yang ada sekarang mimbar baru, bukan mimbar zaman Nabi SAW. Memang hannal jiz'u haninan naqati ila waladiha. Maka bunyilah jiz' tadi, berbunyi tangisan seperti mana bunyi unta yang kehilangan anaknya. Wa fi riwayatin kharal jiz'u ka khuwaris thawr hatta irtajjal masjidu bi khuwariha. Bunyi khuwar ni bunyi thawr, bunyi lembu jantan. Kalau kata hanin bunyi naqah, khuwar bunyi lembu jantan. Jadi tangisan lembu jantan bunyi. Tak tahu bunyi jantan, Allah alam. Sampailah bergegar masjid dengan tangisan khuwarihi, dengan tangisan ataupun bunyi daripada hanin, daripada jiz', daripada batang kurma tersebut, batang tamar. Fanazala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falzazamahu fasakat. Nabi pun memeluk dia, dan sehinggalah dia diam. Dan kata Rasulullah, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku berada dalam kuasa Allah, law lam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah hazinan atau hazanan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan terus begini sampai hari kiamat, insyaallah. Apa kata Nabi sehingga dia diam? Nabi kata kepada batang kurma tersebut, kamu nak dengan aku di dunia ataupun di akhirat? Maka batang itu memilih di akhirat. Nampaklah, batang itu memilih untuk di akhirat. Maka dia diam akhirnya. Batang itu akan tumbuh di akhirat. Batang pokok itu akan tumbuh di akhirat. Dan sebahagian daripada batang tersebut masih ada lagi di Topkapi, disimpan di Museum Topkapi. Sebahagian daripada jiz' tersebut masih ada. Dan Allahumma salli ala Muhammad, yang selebihnya ditanam. Katanya ditanam, kemudian dia akan tumbuh di akhirat nanti. InsyaAllah kita akan jumpa dia nanti. Ini orang yang benar-benar yang kasih dengan Nabi SAW. Di antara al-kaun, maksudnya alam akwan, yang kasih dengan Nabi SAW. Binatang kasih dengan Nabi, batang kurma kasih dengan Nabi. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, kalaulah batang kurma tersebut menangis hanya kerana berpisah dengan Nabi, yang Nabi berpisah dengannya 3 meter sahaja daripada dia, tempat dia duduk, Nabi duduk dengan mimbar 3 meter saja, pun dia menangis. Apatah lagi kita yang telah berpisah dengan Nabi ratusan kilometer, ribuan kilometer daripada Nabi SAW. Kerana itu lebih baik kalau kita jauh daripada Nabi tapi hati kita dekat dengan Nabi, itu lebih baik daripada dekat dengan Nabi tapi biadab dengan Nabi SAW. Ada pelajar kita nak pergi ke Madinah, jumpa saya kata dekat dia, kalau kamu kuat pergilah, kalau kamu tak kuat, Mesir sudah cukup. Buat apa kamu nak duduk dekat dengan Nabi, akhirnya kamu biadab dengan Nabi SAW. Bimbang, takut biadab dengan Nabi. Lebih baik duduk jauh daripada Nabi SAW di Mesir, tapi hati kita sentiasa ta'alluq dengan Nabi SAW yang berada di Madinah. Maka itu lebih hampir daripada dekat dengan jasad tapi jauh daripada hati dengan Nabi SAW. Berapa ramai kawan-kawan kita di Madinah yang jasadnya dekat dengan Rasulullah tapi jarang melawat Nabi SAW. Jarang lawat Nabi. Mana dalam hatinya Nabi ni adalah orang biasa. Boleh tak? Baik kita duduk di Mesir tapi hati kita sentiasa rindu dengan Nabi.
dan hati kita kuat, Nabi SAW adalah manusia yang luar biasa. Al-bashar laisa kal-bashar. Nah, itu maksudnya. Tak tahu, wallahu alam. Saya pesan dekat dia, kalau pergi, kalau nak pergi juga, dia pergi juga akhirnya. Kawan kita belajar Kedah kan, pergi juga. Saya kata tak apa, kalau pergi juga tak ada masalah. Cuma pergi jumpa dengan sahabat-sahabat kita yang akidahnya salim, akidah salimah, orang yang baik-baik di sana. Kemudian selalu pergi ke makam Nabi SAW. Kalau saya di Madinah, ya Allah, nah, tak tahu, makam Nabi itu jadi tempat pertapaan lah. Duduk situ selalu, dekat je. Kan jauh mana apa? Jauh lagi kita daripada Malaysia nak pergi Madinah tu. Dia tu jauh kau Ustaz, tempat kami lebih kurang berapa puluh kilometer. Dekat lah daripada nak jalan kaki daripada Malaysia. Nah. Ya dekat lah tu. Ada seorang sahabat saya nama Ustaz Baydawi. Ustaz Baydawi ni ahli khidmat. Dia anak murid kepada Kiai Sufyan Miftahul Arifin. Kiai Sufyan ni wali Allah Ta'ala di Indonesia Situ Bondo. Yang kita duk baca selawat tafrijiyah tu ambil daripada Kiai Sufyan lah. Selawat tafrijiyah yang kita ada lagu tu kan. Dia duduk di Mekah lama, anak murid Syed Muhammad dia, Syed Muhammad Alawi Maliki. Waktu di Mekah, satu hari dia pergi ke Madinah. Tujuan dia nak mimpi jumpa Nabi. Dia sampai di Madinah, dia bawa duit poket je. Duit poket dia, duit tambang, pergi balik. Sampai di Madinah, tak sewa hotel, duduk dalam Masjid Nabawi. Tidur Masjid Nabawi sebulan. Sebulan tidur dalam Masjid Nabi. Sembahyang di Masjid Nabi ni dalam raudhah setiap hari, setiap waktu. Dan makan dalam Masjid Nabawi khair, tak ada masalah, tak payah bimbang. Makan ada setiap masa. Ada saja, pergi pusing dalam Masjid Nabawi tu, adalah orang makan. Ada tempat makan, jangan bimbang lah. Tapi makan roti, makan zabadi, makan tamar, gitu je lah. Air zam-zam. Nak makan apa lagi kan? Dia tak duit makan tak bawa. Tujuan dia pergi nak buat amal ibadah, amal untuk mimpi jumpa Nabi. Sebulan duduk tak mimpi jumpa Nabi. Teriak dia, menangis. Dia kata, aku ni salah banyak ni. Sebulan duduk dalam raudhah, nah, tidur dalam Masjid Nabawi, dekat dengan Nabi, tak mimpi jumpa Nabi. Hari terakhir dia nak balik. Dia pergi jumpa Rasulullah, minta izin dengan Nabi nak balik ke Mekah, sebab rumah dia di Mekah. Dia kata, ya Rasulullah, minta izin saya nak balik. Saya mohon ampun kalau saya buat silap. Nangis dia. Keluar. Sebelum dia keluar pada Masjid Nabawi, dia niat. Dia kata, yalah, kalau saya tak mimpi jumpa Nabi pun, kerana saya ni orang biasa, tapi saya akan khidmat kepada umat Nabi SAW. Malam tu mimpi jumpa Nabi dalam bas. Mimpi jumpa Nabi, seronok dengan dia. Hanya kerana niat dia je. Dia mula tu nak mimpi tu nak ni tak, punya betul niat yang elok. Mimpi jumpa Nabi SAW. Niat nak khidmat, sampailah khidmat dia, ahli khidmat dia. Kalau saya dengan rombongan Ustaz Yusaini sampai, dia ahli khidmat, padahal dia anak murid Syed Muhammad. Tolong beli nasi dia apa semua dia. Segan kita dengan dia. Dan dia ni memang ahli tasawuf tinggi, suka bagi nasihat semua sekali. Jadi saya terujaklah dengan dia. Apa nampak dia biasa aja, orang biasa, orang Indonesia dia. Masya Allah, orang Indonesia ni ajib dia ni. Nah, dengan akhlak dia. Atau di Mekah tengok, mau jadi wali boleh. Ni balik Madinah jadi Wahabi, bengong betul. Apa ke benda? Ada seorang kata kawan kita cerita semalam ya, di rumah tu, Ustaz Akmal cerita. Ada seorang baba ni, orang petani, selalu pergi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Taala bagi ilmu yang macam-macam kepada dia. Ilmu faraid pun dapat dalam mimpi. Boleh buat qawaid faraid pula dalam 4 mazhab. Boleh mimpi je. Berkat selalu ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Syekh Azhar, ulama Azhar, dipinjam di Universiti Madinah. Sampai di Universiti Madinah, dia tak boleh nak mengajar dia. Mengajar kena rak. Bila mengajar dalam kuliah, budak-budak kurang ajar. Tambah orang Arab, lagi kurang ajar. Dia ingat dia yang paling reti. Syekh ni tension terus, nak balik-balik ke Mesir. Pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah, saya tak tahan ya Rasulullah. Saya nak kena balik dah ke Mesir. Mohon ampun, mohon maaf kalau saya ada kurang adab saya di Madinah. Malam tu mimpi jumpa Nabi. Nabi kata, mengajarlah, tutup telinga, tak payah dengar mereka cakap apa. 30 tahun dengan mimpi tu je. Faham? 30 tahun duduk di Madinah. Ini Syekh Yusri cerita. Hanya kerana mimpi malam tersebut, 30 tahun dia duduk Madinah. Nabi kata, diam, tak perlu balas kepada mereka, senyap, tutup telinga, mengajar aja. Habis, selesai. Faham tak?
Kita pun macam itulah. Kalau pergi Madinah tutup telinga, selalu dengar lah puak Wahabi ni bodoh ni cakap apa. Pergi makam Nabi, depan makam Nabi, jaga adab depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada Allah, moga Allah Taala bagi kurnia kepada kita boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga boleh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.